InsyaAllah pada kali ini tajuk kita iaitu kisah kelas online 930 tahun yang dulu. Okey, sebelum tu, seperti mana yang kita ketahui, pembelajaran secara online dia menjadi sebuah keperluan, terutamanya semasa musim Covid ni kan. Maksudnya bila start PKPD dan sebagainya berlanjutan, dan masalah kepada student untuk datang ke tempat universiti mereka, sekolah mereka ataupun tempat pengajian mereka. Jadi berlakulah, orang kata apa, sebagai kerajaan perlu mencari inisiatif yang lain. Di antara dia ialah mengadakan kelas online seperti mana yang banyak dibuat kan. Seperti mana kita lihat, kalau kelas kafar pun ataupun sekolah agama petang boleh pun, mereka ada buat video untuk belajar secara online kan. Okey, tapi tahu tak kita pada 900 tahun yang dulu dah ada kelas online ni kan. Kelas online ni antara dia ialah individu tersebut iaitu Imam As-Saraksi. Imam As-Saraksi. Kisah dia berlaku apabila Imam As-Saraksi ni dia ditanya oleh seorang hakim. Maksudnya hakim tu ialah orang yang berpengaruh, dalam di tempat dia, Imam As-Saraksi ni. Dan hakim ni tanya kepada Imam As-Saraksi, apa hukum seorang lelaki yang merdeka berkahwin dengan seorang jariyah. Jariyah ni iaitu hamba wanita yang belum dibebaskan dia ataupun yang belum dimerdekakan. Soalan dia tanya, apa hukum kahwin dengan seorang hamba perempuan yang dia tak bebaskan lagi semasa dia kahwin? Jawab Imam As-Saraksi dengan tegas. Dia kata, perkahwinan tu, perbuatan tu ialah haram dan perkahwinan tu tak sah. Kemudian selepas mendapat jawapan tu, hakim yang berpengaruh tu pun marah. Dia marah dan dia kemudian memenjarakan Imam As-Saraksi di dalam sebuah penjara di bawah perigi selama 10 tahun. Okey, bila dia dah dipenjarakan ni kan. Jadi sebelum tu kalau kita tengok pada hamba ni sendiri kan, apa yang menarik dia, saya tak mahu ulas secara panjang, saya ulas secara pendek saja. Hamba ni secara umum dia terbahagi pada 3, iaitu hamba raja, hamba yang berhutang dan hamba biasa. Hamba biasa ni ialah hamba seperti hamba abdi, hamba kulit hitam dan sebagainya. Hamba berhutang ni dia jadi hamba disebabkan hutang dia yang tak mampu bayar, ataupun disebabkan dia mencuri dan dia tak mampu bayar benda curi, ataupun dia tak mampu mengembalikan benda curi, jadi dia kena jadi hamba. Jadi dalam kategori hamba yang berhutang. Kemudian satu lagi, hamba raja. Ini hamba raja ni ialah hamba peringkat tertinggi. Maksudnya dia melakukan kesalahan ataupun dia tawanan perang, ditangkap, kemudian dia diberikan, lepas dia dibebaskan, dia diberikan dia ada macam kuasa. Walaupun dia dah hamba, dia ada kuasa. Kita boleh lihat pada seperti mana yang berlaku kan, yang menarik pada zaman Empire Osmaniyah, sehinggalah tahun sekitar 1800 lebih, secara teknikal dia, pentadbiran tertinggi Empire Osmaniyah ni dikuasai oleh orang yang boleh diklasifikasikan sebagai kul. Kul ni maksud dia hamba-hamba sultan yang istimewa. Yang menarik dia, hamba-hamba sultan yang istimewa ni, mereka ni ada satu kuasa dan satu keistimewaan yang lebih banyak daripada orang yang merdeka. Sebab apa? Sebab status mereka tu sebagai hamba sultan, dan lepas tu kedudukan mereka lagi sebagai pentadbiran tertinggi Empire Osmaniyah. Kemudian dalam Empire Cina, Empire Manchu Qing, sekitar tahun 1644
sehinggalah 19, 12. Status hamba ni menarik dalam mereka, iaitu pentadbiran tertinggi mereka dan tentera-tentera mereka berbangga dengan status mereka sebagai hamba. Kan, mereka bangga dengan status hamba tu. Sehinggalah keturunan mereka lahir dalam dinasti Qing juga, pemerintahan dinasti Qing, daripada keturunan Manchu. Mereka menisbahkan diri mereka sebagai hamba. Kan? Sebab kadang-kadang kita selalu tengok hamba ni pada perspektif barat, kan, yang zalim dan sebagainya. Memang betul, barat memang zalim terhadap hamba, tetapi kita jarang melihat kepada tamadun-tamadun lain yang lebih menarik. Okey, kita berbalik pada tajuk tadi. Okey, lepas dia dipenjarakan ni, anak murid Imam Sarakhsi ni tak meninggalkan dia. Malah mereka berkumpul di atas perigi tu. Kemudian mereka minta kepada Imam As-Sarakhsi menjelaskan ataupun menerangkan ataupun mensyarahkan isi kitab Al-Kafi karangan Imam Al-Mawardi. Jadi bila setiap kali kelas, anak murid dia akan berada di atas perigi dan Imam Al-Mawardi ni akan berada di perigi bawah ni. Maksudnya dalam penjara bawah perigi ni. Jadi pembelajaran tu berlaku secara jarak jauh. Maksudnya anak-anak murid dia ni dengar. Maksudnya dengar walaupun jauh, tapi dia dengar bunyi gaungan. Maksudnya bunyi dia tu bergema daripada dalam perigi. Jadi itu yang maksud saya sebagai belajar secara online tu. Kemudian benda ni berlaku berulang-ulang kali, kan, selama 10 tahun beliau dipenjarakan di dalam penjara bawah perigi. Jadi bila berlaku benda tu, sehinggalah terhasilnya daripada pembelajaran dia tu. Sebab setiap kali kelas, anak-anak murid Imam As-Sarakhsi ni dia akan tulis penerangan ataupun syarah Imam As-Sarakhsi ni terhadap kitab Al-Kafi ni, iaitu sebuah kitab mazhab Hanafi. Jadi sehinggalah jadi kitab syarah ataupun kitab penjelasan kepada Al-Kafi tadi sebanyak 30 jilid, hanya melalui pembelajaran secara jarak jauh tadi ataupun online tadi. Jadi yang menarik di dalam ni, yang saya nak tunjukkan bahawa tentang kesungguhan anak murid dia dalam belajar. Dan jadilah kitab yang anak murid dia tulis penjelasan Imam Sarakhsi ni jadi 30 jilid, iaitu kitab Al-Mabsut Syarah Al-Kafi, iaitu sebuah syarahan oleh Imam ataupun penjelasan oleh Imam As-Sarakhsi terhadap kitab Al-Kafi. Jadi di sini apa pengajaran yang kita boleh ambil di sini, yang nak menunjukkan tentang himmah, semangat, ketinggian yang tinggi, semangat jiwa yang tinggi di dalam diri murid-murid Imam As-Sarakhsi, sehingga mereka mampu walaupun dalam keadaan kesusahan, mereka mampu mengambil manfaat yang banyak. Kan, selama 10 tahun Imam As-Sarakhsi di dalam penjara bawah perigi tu, mereka mampu mengambil manfaat yang banyak sehingga mereka mampu menulis 30 jilid kitab mensyarahkan kitab Al-Kafi. Begitu juga jadi pada ulama-ulama yang lain bila di penjara, antara ada di tempat kita di Nusantara seperti Hamka, kemudian di Mesir seperti Imam Said Qutb, kitab Tafsir Rafizillah Al-Quran. Dan kalau kita lihat pembelajaran secara online ni, ianya bukanlah suatu alasan untuk kita tak belajar lebih bersungguh, kan? Tak ada alasan pun. Tak ada alasan untuk kita malah. Dan satu hari nanti pun Allah akan hisap kuota internet kita yang beli itu. Sebab apa? Ianya akan tetap dihisap. Tak ada satu pun yang terlepas daripada dihisap oleh Allah. Jadi bila kita Allah hisap dan kita lakukan dia untuk ilmu, insya-Allah kita dapat pahala. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man salaka tariqan man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu tariqan ila jannah." Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah memudahkan jalan dia
menuju syurga. Jadi jalan penuntut ilmu ni ialah jalan mulia, jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ada ulama yang mensahihkan, ada ulama yang mendhaifkan. Kan? Talabul ilma fariidatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu wajib ke atas setiap orang muslim. Dalam riwayat lain menuntut ilmu wajib ke atas orang muslim dan muslimah, iaitu orang lelaki dan perempuan. Namun riwayat yang mengatakan untuk lelaki saja pun sebenarnya cukup melah, termasuklah untuk wanita juga. Jadi menuntut ilmu ialah satu kemuliaan yang besar, sehingga kan ulama sepakat bahawa ada satu kaedah, iaitu al-ilm qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum bercakap ataupun beramal. Maksudnya perlunya ilmu, sehingga kan Imam Bukhari buat bab di dalam kitab Sahih Bukhari dia, ilmu sebelum berkata-kata dan beramal. Maksudnya pentingnya ilmu sebelum kita bercakap dan beramal. Sebab apa? Kalau kita tak ada ilmu sebelum bercakap dan berkata-kata, kita akan jadi mirip seperti golongan agama-agama lain, iaitu seperti golongan agama Kristian dan sebagainya. Kita akan meninggalkan, kita akan bertapa di gua berhari-hari, tak makan betih dan sebagainya, seperti perbuatan sesetengah orang Islam. Jadi rugilah benda ni. Sebab itulah Imam Syafi'i kata menuntut ilmu ni lebih pahala besar daripada beribadah sunat. Dan Imam Malik juga pernah menegur anak murid dia yang tengah khusyuk menulis ilmu, kemudian dia nampak orang ramai datang solat sunat, kemudian dia pun pergi solat sunat sebab dia tak sempat nak tulis, dia tinggal, dia pergi solat sunat. Jadi Imam Malik berkata, tahukah engkau bahawa menuntut ilmu itu lebih utama daripada solat sunat itu sendiri? Jadi anak murid dia pun kembali kepada pena dia tu dan kertas dia tu. Jadi dia pun menuliskan, sambung menulis. Jadi menuntut ilmu ini wajib kepada setiap orang Islam untuk mengubah diri mereka dan untuk mengubah dunia. Dan dunia tidak akan berubah tanpa kita mengubah diri kita sendiri. Sekian itu saja pada video kali ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita penuntut ilmu sehingga kematian kita, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah syurganya yang abadi. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.